Korang bayangkan 24 tahun daripada hidup dia telah diragut oleh ayah dia sendiri. Hai, Assalamualaikum korang. Thank you so much sebab klik dekat video Min. Kali ni Min nak share tentang satu kes yang memang tak boleh nak brain, memang menjijikkan, di mana seorang ayah yang sepatutnya menjadi pelindung dan hero kepada anak perempuannya telah mengurung anak perempuannya selama 24 tahun di basement rumah mereka sendiri. Dan ayah dia ni rogol, dera anak dia sehinggakan anak dia ni melahirkan 7 orang zurat daripada bapa dia sendiri. Bapa macam ni memang setan bertopengkan manusia. Belum start cerita ni pun I dah rasa sebab sangat-sangat, sebab I rasa tak boleh nak terbayangkan betapa sedihnya kalau I berada kat tempat wanita ni. Kalau korang nak tahu lebih lanjut tentang kes ni, boleh tengok video Min kali ni sampai habis. Pada 28 Ogos 1984, seorang remaja perempuan yang berusia 18 tahun yang bernama Elizabeth Fritzl telah dilaporkan hilang oleh kedua-dua ibu bapanya. Mereka ni adalah sebuah keluarga yang berasal dari Amstetten, Austria. Pada hari tersebut, ibu bapanya membuat laporan polis apabila mereka menyedari anak mereka Elizabeth ni hilang dan tak balik-balik ke rumah. Parents Elizabeth ni dah buat macam-macam cara untuk cari anak dia orang ni. Selepas satu hari mereka mencari Elizabeth dan gagal, mereka telah membuat decision untuk report polis. Seterusnya meminta bantuan polis untuk mencari anak mereka Elizabeth. Ini bukan kali pertama Elizabeth ni melarikan diri daripada rumah. Setahun sebelum kejadian ni, Elizabeth melarikan diri daripada rumah dan bila polis dapat jumpa dia, polis tanyalah kenapa dia lari. Dia kata dia bergaduh dengan ayah dia. Ayah dia ni sangat garang dan strict dengan dia dan adik-beradik dia. Ayah dia ni adalah jenis ayah yang macam dictatorship tau. Sampaikan kalau dia balik rumah pun, anak-anak dan wife dia ni kena tunggu dekat living hall untuk menyambut kepulangan dia. Kalau ada anak-anak yang buat Joseph ni marah, Joseph ni dikatakan akan pukul, dera, malah kurung diorang ni dekat dalam bilik atas sebab nak hukum dan beri pengajaran. Jadi selepas pencarian dah dibuat selama beberapa bulan, akhirnya keluarga Elizabeth dah pun reda dan membiar saja kepergian anak dia sebab mereka menyangka memang itu adalah keputusan daripada Elizabeth sendiri untuk tidak pulang ke rumah. Pada tahun 19 April 2008, 24 tahun daripada kehilangan Elizabeth, seorang remaja wanita yang berumur dalam 19 tahun bernama Kirstine datang bersama seorang atuk-atuk tua di sebuah hospital di Austria. Keadaan Kirstine ni dikatakan sangat teruk sampaikan doktor pun decide untuk bius dia sebab tak nak bagi dia sakit. That's how bad the condition masa tu. Doktor berpendapat Kirstine ni ada penyakit yang sangat pelik. Dikatakan macam genetic mutilation dan dia memang tak normal. Selepas doktor buat background check dan cuba nak cari any medical history remaja tersebut, namun doktor sangat terkejut sebab dalam database memang tak ada langsung apa-apa yang berkaitan dengan remaja 19 tahun ni. Doktor mengambil keputusan untuk tanya dengan atuk yang bawa dia masuk hospital tadi, dan atuk tu sebenarnya adalah Joseph Fritzl. Atuk yang bawa Kirstine tu adalah bapa kepada Elizabeth. Joseph memberitahu kepada doktor yang Kirstine ni sebenarnya anak kepada Elizabeth, iaitu cucu dia. Jadi doktor pun tanya semula dekat Joseph ni tentang kenapa tak ada langsung medical history remaja tersebut dan kenapa sampai dah sakit teruk macam ni baru nak bawa ke hospital. Tapi Joseph masa tu terkumat kamit, tak tahu nak jawab apa. Dia seolah-olah nampak sangat blank dan puzzle, macam tak tahu, tak ada jawapan dan macam tengah menyembunyikan sesuatu yang sangat besar. Jadi doktor rasa macam ada benda yang tak kena sekarang ni. Doktor pun mengambil keputusan untuk terus menelefon polis untuk membuat report tentang apa yang terjadi. Sebab yelah, kalau kita dekat tempat doktor tu pun kita akan rasa pelik macam mana seorang atuk boleh pula tak tahu keadaan cucu dia. Sesampainya polis dekat hospital tu, polis pun terus interview Joseph ni. Joseph memberitahu polis yang pagi tadi dia buka pintu rumah dia dan dia nampak ada seorang remaja perempuan yang terbaring dekat depan pintu rumahnya dan sebelah perempuan tu ada sepucuk surat. Dia beritahu yang sepucuk surat tu adalah daripada anak ni yang hilang, iaitu Elizabeth. Joseph bagi tahu dalam surat tu Elizabeth kata yang anak dia ni Kirstine dalam keadaan yang sakit tenat. So dia meminta Joseph dan ibunya ni bawa Kirstine ni pergi ke hospital disebabkan Elizabeth pada waktu tu tak ada duit yang cukup untuk bawa anak dia pergi hospital. Lepas tu polis yang dengar tu pun
pun sangat-sangat pelik dan pening bila dengar kenyataan daripada Joseph, sebab dia macam tak add up apa you bagi tahu ni. Okey, macam mana pula tiba-tiba lepas 24 tahun anak you menghilang, tiba-tiba anak you letak anak dia yang dah berusia 19 tahun dekat depan pintu rumah you. So polis memang ada syak wasangka. Selepas je polis dah settle interview Joseph ni, pihak polis pun cepat-cepat mewar-warkan melalui berita pencarian Elizabeth ni, sebab diorang rasa hanya Elizabeth je yang tahu cerita sebenar tentang keadaan Christine dan juga situasi yang polis rasa pelik ni. Seminggu selepas pencarian yang dibuat oleh polis, Elizabeth pun muncul bersama dengan Joseph di hospital yang terletak di Emreta, Austria. Bila sesampainya Elizabeth dekat hospital tu kan, doktor tengok muka Elizabeth ni macam ada yang tak kena tak korang. Sebab sepatutnya pada tahun tu Elizabeth berusia 40 lebih lah, dalam 40-an. Tapi muka dia ni dikatakan penuh dengan wrinkles, penuh dengan kedut-kedutan, dan muka dia nampak macam lagi 20 tahun tua daripada usia sebenar dia korang. Jadi polis dengan doktor rasa macam memang ada sesuatu yang tak kena ni. Bukan tu je korang, badan dia pun bongkok dan kulit dia tu putih dan pucat sangat tau. Pihak polis dan doktor pun tanya dengan Joseph, macam mana you boleh jumpa dengan Elizabeth ni selepas 24 tahun dia muncul dan you boleh bawa dia datang hospital ni pula. Joseph bagi tahu yang Elizabeth tiba-tiba muncul depan rumah untuk jumpa pihak polis dan pihak doktor untuk memberi keterangan lebih lanjut tentang anak dia. Selepas polis dah bertanya macam tu dekat Joseph, polis pun terus bertanya dengan Elizabeth tentang history medical anak dia Christine, dan juga polis tanyalah update, dan doktor sendiri pun tanya if dia tahu tak apa penyakit anak dia dan ada tak genetic mutilation dan sebagainya. Basically, polis dan doktor tanya macam-macam soalan dekat Elizabeth ni, sampaikan Elizabeth ni terus menangis dan lari ke hallway hospital tersebut. Bila Elizabeth tu lari dan nangis korang, masa itulah polis dan doktor memang sangat-sangat pasti yang ada benda yang tak kena. Melihat keadaan Elizabeth yang seolah-olah macam takut, polis pun mengasingkan Joseph dan Elizabeth ke dalam 2 bilik yang berasingan, sebab polis nak make sure keterangan Elizabeth tu genuine dan tak perlu menipu ataupun tak perlu menyorokkan apa-apa. Polis bertanya Elizabeth tentang apa sebenarnya yang telah berlaku dan kenapa dia menangis betul-betul macam hysterically menangis tadi, dan adakah apa-apa berlaku di antara dia dan Joseph. Polis pun pujuk Elizabeth dan bagi tahu dia yang dia tak perlu risau, that dia sekarang ni dah selamat. Bila polis cakap macam tu je, Elizabeth terus menangis sekuat-kuat hatinya korang, dan Elizabeth pun berkata, saya akan cerita apa sebenarnya yang berlaku, tapi dengan satu syarat, saya tak nak jumpa ayah saya lagi. Elizabeth pun memulakan ceritanya yang berlaku 24 tahun dahulu. Pada 24 Ogos 1984, iaitu sehari sebelum kehilangan Elizabeth, ayahnya Joseph Frizzell ni telah panggil Elizabeth untuk tolong dia pasang satu pintu dekat basement kat bawah rumah dia. Basically ruang dekat bawah rumah dia tu dipanggil bunker ataupun sejenis bangunan pertahanan untuk militeri. Bunker basically sebuah ruang yang digunakan untuk menyelamatkan para keluarga daripada serangan pasukan tentera sewaktu perang. Selepas Elizabeth turun ke basement untuk tolong ayah dia baiki pintu bunker tu, Elizabeth tiba-tiba merasakan ada satu kain yang ditekuk dekat mulut dia, dan kemudian Elizabeth tak sedarkan diri dan pengsan. Dan macam yang korang dah teka, orang yang dah tekuk mulut Elizabeth dan meracun sehingga Elizabeth tak sedarkan diri adalah ayahnya sendiri. Selepas Elizabeth ni pengsan, Joseph pun telah mengurung anaknya di dalam bunker yang dia dah buat tu. Rupa-rupanya korang, bunker yang bapak dia ni buat bukanlah untuk protect diri dia dan family dia daripada perang. Astaghfirullah, ada bapak yang sanggup plan untuk abduct anak sendiri. Min akan letak kat sini gambar bunker ataupun penjara yang dia buat untuk kurung anak dia sendiri. Memang sangat seram korang. Ada satu hallway kecil sangat, dan itulah hallway untuk masuk dan keluar. Dekat dalam tu memang dah ada katil, ada tempat masak, almari, dan macam dia dah prepare peralatan-peralatan basic
untuk dia kurung anak dia Elizabeth dekat dalam basement ni. Selepas je Joseph ni dah settle letak anak dia dekat bawah tu, dia pun terus naik atas dan dia bagi tahu semua orang yang Elizabeth ni dah lari untuk kali keduanya. Kali ni untuk buatkan penipuan dia nampak lebih real, Joseph dah paksa Elizabeth ni untuk tulis sepucuk surat yang mengatakan bahawa Elizabeth nak lari demi untuk belajar agama Satanism. Padahal anak dia telah dikurung dekat bawah oleh dia sendiri, plan dia sendiri ya. Memang bapa. Kehidupan Elizabeth dikurung oleh ayah syaitan dia ni sangat-sangat tragis korang. Bayangkan selama 24 tahun dia terperangkap di dalam bilik sekecil tu dekat bawah tanah, dan setiap beberapa hari bapa dia ni akan turun ke bangka tersebut dan bagi dia makanan, seterusnya merogol dia. Sehingga kan Elizabeth ni mengandung sebanyak 7 kali. Elizabeth bagi tahu polis yang memang beberapa tahun pertama dia dipasung dan dia akan dirantai oleh bapa dia. Tapi selepas beberapa tahun bapa dia ni lepaskan rantai tersebut sebab dia nampak Elizabeth ni macam dah tak ada keinginan pun nak hidup. 2 tahun selepas Elizabeth dikurung, Elizabeth pun mengandung anak pertama daripada bapa dia sendiri. Korang bayangkan betapa gilanya benda ni korang. Dia telah dirogol oleh bapa dia dan sekarang dia mengandungkan zuriat ayah dia sendiri. Selepas 10 minggu dia mengandung, Elizabeth pun mengalami keguguran. Tak lama kemudian Elizabeth pun mengandung lagi sekali angkara bapa dia ni yang rogol dia, dan di saat dia nak melahirkan, bapa dia turun korang, dia bawa gunting dan satu buku cara-cara untuk beranak, and then dia bagi gunting dengan buku tu dekat Elizabeth dan dia cakap good luck, and then dia pun terus naik atas balik. Elizabeth melahirkan seorang bayi perempuan pada bulan Ogos tahun 1988. Baby perempuan ni Elizabeth bagi nama Christine. 2 tahun selepas tu Elizabeth pregnant lagi dan melahirkan seorang bayi lelaki yang bernama Stephen. Stephen dan Christine dibesarkan di dalam bangka tersebut dalam keadaan yang tak mengenal dunia luar, dan diorang hanya dapat bermain dan menjalani hidup seperti kanak-kanak di dalam penjara yang dibina oleh bapa diorang sendiri ataupun atuk diorang sendiri. Walaupun Elizabeth berada dalam keadaan yang menyedihkan, dia tetap nak jadi ibu yang terbaik untuk Stephen dan juga Christine. Elizabeth tetap memberikan pelajaran ataupun ilmu yang dia tahu kepada anak-anak dia, dan dia selalu bagi tahu dekat anak dia 2 orang ni yang dekat luar sana ada kehidupan yang lebih baik, yang best, yang seronok, dan kehidupan dalam penjara ni adalah bukan kehidupan yang sebenar. Salah seorang baby yang dilahirkan oleh Elizabeth yang bernama Michael dilahirkan dalam keadaan yang tak normal sebab Michael ni sesak nafas selepas dilahirkan, dan kemudian Michael pun meninggal dunia. Joseph yang dapat tahu Michael ni meninggal, terus dia ambil baby tu korang, and then dia bakar. Dia bakar jasad Michael sebab dia tak nak kantoi tentang kegiatan bodoh dia ni. Joseph bakar Michael di depan Elizabeth sendiri dekat dalam bangka tu. 3 daripada 7 anak Elizabeth dibawa naik tinggal bersama Joseph dan isterinya dekat atas. Caranya adalah Joseph akan bedung baby tu, and then dia akan letak dekat semak. Kemudian dekat bedung tu dia akan letak sepucuk surat yang konon-kononnya daripada Elizabeth yang menyuruh ibu dan ayah dia ni untuk jaga anak-anak dia atas sebab Elizabeth tak mampu nak jaga. Pada bulan April 2008, Christine yang merupakan salah seorang anak Elizabeth yang duduk sekali dengan dia dekat dalam bangka tu telah jatuh sakit, dan dia sakit yang sangat kritikal, seolah-olah macam dia ni dah nazak tau. So Elizabeth pun merayu dengan Joseph untuk bawa Christine ni pergi berjumpa dengan doktor. Of course lah korang, Joseph ni memang tak setuju sebab dia takut kegiatan dia yang dia buat selama 24 tahun ni terbongkar. Tapi setelah dipujuk oleh Elizabeth beberapa kali, Joseph pun akhirnya akur dan membawa Christine pergi ke hospital untuk mendapatkan rawatan. Dan disebabkan kejadian ni lah semuanya terbongkar. Selepas polis dan doktor dah pressure Joseph ni dekat hospital tanya tentang Christine, dan polis pun dah buat announcement dekat media mencari Elizabeth untuk Elizabeth bagi keterangan, Joseph pun ambil keputusan untuk membawa keluar Elizabeth daripada bangka tersebut dan memaksa Elizabeth memberi kenyataan palsu, dan dia pun telah mengugut Elizabeth. Sekiranya Elizabeth ni bagi tahu cerita apa-apa kepada polis, anak-anak dia lain dia akan bunuh.
Selepas Elizabeth menceritakan semua ni, pihak polis dengan segera menangkap Joseph Fritzl di kediamannya. Setelah Joseph ni ditangkap, anak-anak Elizabeth yang duduk dekat bunker tu dibawa keluar, dan bila diorang keluar diorang ni macam terkejut. Orang kata macam tak biasa tengok. Of course this their first time keluar kan. Reaksi muka diorang tu macam diorang tak biasa dan diorang takut dengan keadaan sekeliling sebab ramai orang dan keadaan yang bising, bunyi jalan raya, semua diorang memang tak familiar langsung. Joseph seterusnya dibawa ke mahkamah untuk dibicarakan kesnya. Joseph cakap yang dia buat macam ni sebab dia rasa Elizabeth ni anak yang sangat degil. Sebab itulah dia pasung and lock Elizabeth dekat dalam bunker bawah rumah dia. Joseph berpendapat apa yang dia buat pada Elizabeth ni untuk melindungi Elizabeth daripada buat benda-benda yang tak senonoh dekat luar sana, macam dadah, alkohol dan macam tu. Tapi dia sendiri yang dah merosakkan dan merogol anak dia sendiri korang. Pas beberapa kali prosedur mahkamah dijalankan, Joseph akhirnya mengaku bersalah. Joseph telah pun dikenakan hukuman penjara seumur hidup tanpa ada option untuk bebas. Dalam penjara, Joseph ni memang sangat dibenci oleh semua inmate yang lain korang. Semua inmate sampai mengancam untuk membunuh Joseph ni. Sebab orang-orang dalam penjara pun rasa benda yang Joseph buat tu memang keji, lebih teruk daripada binatang. Nyawa Joseph dalam ancaman yang sangat teruk, sampaikan pihak penjara kena letakkan Joseph ni di dalam penjara yang asing daripada orang lain ataupun dipanggil solitary confinement. Elizabeth dan anaknya telah diberikan rawatan yang secukupnya, rawatan untuk fizikal dan juga mental diorang. Elizabeth dan anak-anaknya juga telah diberikan rumah oleh kerajaan Austria dan identiti mereka telah digantikan dengan identiti baru demi untuk diorang ni memerlukan hidup yang baru. Okey korang, itu saja cerita Min pada hari ini. Korang boleh komen dekat bawah apa yang korang rasa tentang bapak ni. Kalau korang ada apa-apa kes yang korang nak Min share untuk video seterusnya, boleh komen dekat bawah juga. I would love to share with you guys. Thank you tau korang sebab tengok sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe dan klik like. Jumpa korang dekat next video Min. Bye! Dan kita jumpa dekat video Min selepas. Dan kita jumpa dekat video Min selepas ni. Ha? Dan kita jumpa dekat video Min yang apa aku cakap ni?